بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثرك منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. Maksudnya, dan berikanlah kepada mereka satu misalan, dua orang lelaki. Kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamak, serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu. Dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Lalu berkatalah ia kepada rakannya semasa ia berbincang dengannya, aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Dan dia pun masuk ke kebunnya bersama-sama rakannya, sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya. Sambil ia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Berkatalah rakannya kepadanya semasa ia berbincang dengannya,
Patutkah engkau kufur engkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki? Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Tuhan, dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu berkata, Masya Allah, semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah. La quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalaulah engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan aku bimbang ia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit. Kemudian menjadilah kebun-kebunmu itu tanah yang dicing tandus, ataupun air kebun itu akan menjadi kering, ditelan bumi. Maka dengan yang demikian engkau tidak dapat mencarinya lagi. Dan segala tanaman serta harta benda itu pun dibinasakan. Lalu jadilah ia membolak-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya. Sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya, sambil ia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain dari Allah. Dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Pada saat yang demikian itulah kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-Nya yang taat. Ayat-ayat yang kita bacakan bermula daripada ayat 32 sehinggalah ayat 44. Masih lagi dalam penafsiran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 pada juzuk yang ke-15. Kalau ayat sebelum ini Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman, memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman supaya duduk dengan orang-orang yang sentiasa menyebut nama Allah, walau bagaimana kedudukan dan juga level mereka. Jangan dipedulikan orang-orang kafir yang ingin menghalau orang-orang yang miskin, yang meletakkan kebanggaan untuk tidak bersama-sama dengan mereka. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala mengingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan kerana melayani sekelompok orang-orang kaya yang berbangga dengan kekayaan dan harta benda, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang-orang miskin dalam dakwah. Bahkan tidak bergabung dengan mereka, tidak bersahabat dengan mereka. Maka Allah perintahkan jangan dipeduli, kekal bersama orang-orang miskin ini, kerana mereka sentiasa mengingati Allah dan senantiasa menyebut nama Allah dan beriman kepada Allah dengan sebenar, berbanding orang kafir yang sombong dengan harta bendanya. Maka ayat yang berikutnya Allah Ta'ala beri satu lagi perbandingan yang jelas. Bagaimana orang yang miskin tapi beriman dengan orang yang kaya tetapi kufur. Yang miskin tetapi beriman nilainya tinggi di sisi Allah, manakala yang kaya tetapi kufur kepada Allah, maka kesudahannya harta bendanya tidak akan memberi apa pun manfaat. Maka Allah Ta'ala cerita pada ayat yang kita bacakan ini yang mengisahkan tentang Sahibul Jannatain. Sahibul Jannatain salah satu daripada kisah dan surah Al-Kahfi. Selain daripada kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, dan demikian juga kisah Nabi Allah Musa bersama Khidir, maka dalam surah ini juga ada kisah disebut Sahibul Jannatain. Apa maksud Sahibul Jannatain? Pemilik dua kebun.
kerana dia memiliki kebun yang terdiri daripada pokok-pokok anggur dan kurma serta tanaman-tanaman yang lain yang senantiasa menghasilkan hasil yang lumayan, serta dia mempunyai aliran airnya sendiri, sungainya sendiri yang mengalir dalam kebunnya, untuk menjadikan dia berbangga kerana kekayaannya, kerana sumber yang dia ada. Dan dia juga punyai ramai anak dan ramai pengikut dan pengaruh. Maka dia sentiasa berbangga dengan hartanya, dalam keadaan dia kufur kepada Allah dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka ayat ini turun, kata ulama, menceritakan tentang dua saudara. Yang pertama bernama Aswad bin Abdul Aswad bin Abdi Yalai, seorang kafir musyrik Mekah. Manakala daripada Bani Makhzum, seorang lagi bernama Abu Salamah. Abu Salamah atau nama sebenarnya Abdullah bin Aswad, seorang yang beriman, suami kepada Ummu Salamah. Sebelum beliau wafat, kesan daripada peperangan Badar, dan kemudian Ummu Salamah berkahwin dengan Nabi SAW. Di mana Abu Salamah atau namanya Abdullah bin Aswad, dia ada saudara dia yang bernama Aswad bin Abdul Aswad, tetapi kafir. Maka ini dua beradik, seorang kafir, seorang beriman. Yang kafir ini berbangga sebab dia kaya. Maka perlu apa untuk dia beriman? Perlu apa untuk dia ikut Nabi SAW? Bagi dia kekayaan ini cukup menampung kebahagiaan yang dia nak, yang dia cari. Bahkan dia tak percaya hari kiamat, yang disebut oleh Abu Salamah. Dia kata kalau ada pun hari kiamat, aku akan dibangkit dalam keadaan kaya juga. Sebab aku kaya kat sini, kat sana mungkin aku kaya juga. Bukan lebih baik daripada itu. Ini angan-angan dan cita-cita kosong orang-orang kafir. Manakala Abu Salamah sentiasa ingatkan dia bahawa harta kekayaan ini tidak akan ke mana. Bahkan mencela saudaranya ini kerana kufur kepada Allah yang menciptakan, bukan yang memberi rezeki. Dan mengingatkan kepada dia bahawa kalau nanti kebun kamu binasa, atau kalau nanti aliran air yang menjadi sumber kebanggaan kamu menjadi kering, lalu menjadi hilang sumber airnya, maka bagaimana kamu hendak mencarinya? Siapa yang mendatangkan air tersebut? Maka dialog yang berterusan dua saudara ini sehingga berakhir dengan pengakuan pentingnya keimanan pada Allah. Allah beri gambaran zahir, gambaran yang sebenar lebih dahsyat. Gambaran zahirnya, siapa pun yang punya kekayaan di dunia tetapi ia tidak beriman, tidak akan beri manfaat padanya. Di dunia, apatah lagi akhirat. Adapun dunia tidak akan memberi manfaat kepadanya, pertama ketika mana semuanya itu Allah tarik balik. Yang kedua, bila mana dia mati, maka itu tak akan beri manfaat pada dia. Dan yang ketiga, di akhirat kelak, maka apa yang dibawa? Manakala orang beriman pula, kalaupun dia tak punya apa-apa, kekayaan ini bukan nilai cinta dan sayang Allah pada seorang hamba. Orang miskin boleh jadi kaya, dan orang kaya boleh jadi miskin. Barangkali orang beriman ini dengan ketaatannya pada Allah, Allah boleh ubah dia jadi kaya. Sebagaimana yang kafir ini, Allah ubah dia jadi muflis dan bankrupt. Maka dia dapat bahagian di dunia tanpa sedikit berkurangan bahagiannya di akhirat. Manakala bila orang beriman mati pula di alam kubur, dia membawa pahalanya. Manakala akhirat pula, bila mana dibangkitkan, dia menjadi orang yang bahagia. Dia keimanannya kepada Allah Ta'ala. Maka ini gambaran. Setengah riwayat menyebut ayat ini, kata Ibn Abbas, diturunkan kepada sebagai satu cerita dua bersaudara Bani Israel. Dua saudara Bani Israel, seorang Islam, seorang yang kafir. Adapun yang Islam bernama Kitfir, manakala yang kafir bernama Furtus. Ini dua orang bersaudara, di mana kedua-duanya ini mewarisi harta daripada ayahnya sebanyak 8,000 keping emas. Samaniyatu alafi dinar, 8,000 keping duit emas. Maka mereka pun fatasyatara, bagi dua. Sebab dua-dua anak lelaki bagi dua, seorang dapat 4,000. Yang pertama, yang kafir ini bernama Furtus,
Dengan 4,000 dia dapat, dia pun beli aset. Dia beli tanah, dia beli kebun, dia beli semua benda untuk jadikan dia kaya. Dengan kononnya itulah kebahagiaan. Manakala adiknya pula menggunakan 4,000 keping emas tadi untuk bersedekah, untuk buat baik, untuk buat taat, untuk mencari pahala dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedua-dua ini, walau berlainan, mereka berdebat ataupun mereka tahawur, bersembang, bercakap. Yang beriman ini berusaha untuk menyedarkan yang kafir ini, sehingga dia sedar. Maka itu ringkasan sebab turun ayat. Yang pertama merujuk kepada Abu Salamah dan saudaranya. Yang kedua merujuk kepada 2 orang Bani Israel yang bersaudara, yang mewarisi harta daripada ayahnya, yang sebagainya belanja untuk aset dunia, sebagian lagi melakukan untuk kebaikan. Maka siapa yang lebih berjaya? Maka Allah jadikan ayat ini sebagai ukuran sebenar kita dalam mencari kebahagiaan, dan ukuran sebenar kita dalam menilai seseorang. Kata Allah, wadrib lahum masalar rajulaini, dan berikan perumpamaan kepada mereka suatu misalan dan satu kisah, satu cerita. Rajulaini, 2 lelaki. Ja'alna li ahadihima jannatain, salah seorangnya kami beri kekayaan berupa jannatain, 2 kebun. Min a'nabin, iaitu kebun anggur. Wa hafafnahuma, dan kami keliling sekeliling kebun anggur tadi binakhlin, dengan kurma. Tentu kita dapat gambarkan, kalau kebun tu macam tanah seka contohlah, keliling dia sebagai pagarnya ialah semuanya pokok kurma. Pagar dia tu pokok kurma, dan di dalamnya ialah pokok anggur. Kenapa anggur perlukan pada teduhan? Maka pokok kurma jadi teduhan kepada kebun ini. Kemudian kata Allah, wa ja'alna bainahuma zar'a, antara anggur dengan pokok kurma ada pokok-pokok lain pula. Ada tanaman-tanaman lain. Maknanya kebun ni subur sungguh. Bayangkan kurma yang hasilnya senang sepanjang tahun. Kemudian anggur pula yang nilainya tinggi, mahal. Manakala ada tanaman-tanaman lain pula. Maka semuanya ni penuh. Allah menyebut perkataan jannatain. Apa maksud jannatain? Kita terjemah bahasa Melayu kebun lah, ladang. Asal perkataan jannatain ialah suatu yang tertutup. Kerana tanah itu tertutup dengan rimbunan pohon-pohon, maka dia sebut jannah. Macam kita sebut perkataan janin. Janin itu asal ataupun daripada perkataan similar dengan jannah, suatu benda yang tertutup, janin. Janin ni kita cuma nampak kesan membesar je. Maksudnya kita nampak perut isteri kita besar. Dalam tu ada anak. Dalam janin tersimpan, tertutup. Sama juga jannah, kebun ni maknanya tertutup tanahnya, tak nampak tanah, dek pokok-pokok yang rimbun. Sehingga dari jauh kita tak akan nampak tanah, kita nampak pokok menghijau. Maka ini asal perkataan jannah. Artinya subur sungguh lah. Kemudian kata Allah, kiltal jannatain, kedua-dua kebun itu. Kilta, kedua-dua, jannatain, kebun tu. Kebun apa? Kebun anggur, kurma dan macam-macam pokok dalam tu. Atat ukulaha, mendatangkan hasilnya. Walam tazlim minhu syai'a, tanpa kurang sikit pun. Kalau tanam 2 tang, 2 tang lah. Tak macam kita tanam 2 tang, setang je dapat. Setengah tang dapat. Ini memang macam mana dia target, macam tu dia dapat. Subur. Jannatain. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Antara 2 kebun itu kami alirkan tengahnya sungai. Oh, cantik kebun dia. Bayangkan kebun ni kalau ada sungai, lawa. Sungai tadi pula, dia bukan macam kita sebut terusan. Ia sungai, maksudnya sumber airnya tak habis. Dia terusan ni mudah kering. Terusan, manakala nahar, fajjanna, maksud farjanna, keluarkan mata air, membentuk sungai yang mengalir terus. Cantik kebun dia. Dah lah penuh dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, lawa. Ni kalau tak ada pokok pun lawa tempat dia. Kemudian kata Allah, wa kana lahu samar, dan dia pula ada hasil lain pula, ada pokok-pokok lain, buah-buah lain, banyak. Ada side income dia lain. Faqala li sahibihi, dan dia berkata kepada temannya yang beriman. Wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan dia bertutur dan bercakap seronok, bangga dan sombong. Ana, aku, aktsaru minka
lebih banyak daripada kamu. Malan, harta, wa a'azzu nafara, dan pengaruh aku banyak. Followers pun banyak. Sebab ada konten lah nak masuk dalam Facebook. Banyak ni kebong dia ni. Nak beritahu anggur dia berbuang sekian. A'azzu nafara, aku ni geng ramai, followers ramai. Bangga. Ni kisah bangga followers ni ramai dah. Cuma siap zaman followers ni berbeza. Hari ni followers kita dalam internet tu. Dalam Facebook kita, IG kita, TikTok kita. Ni kalau jumpa orang tak tunjuk duit, tunjuk followers dia. Orang hebat, followers ramai. Makan pun free. Duduk hotel pun free. Sungguh. Orang follow banyak ditunjuk kat reception tu, free duduk hotel. Dia buat review je. Dia kata review, jangan sampai awak tak bagi free, nanti saya review zero. Dia terus pergi bilik. Ni jadi income hari ni. Tuan-tuan ketahui sebab tuan-tuan tak ada apa-apa, kosong. Account 5 orang, 10 orang memang tak laku. Kena bayar. Ni kita cerita orang-orang yang influence ni. Orang-orang yang disebut sebagai Insta famous dan sebagainya. Digunakan benda tu untuk dia. Semua free. Naik kapal terbang free. Bukan naik kapal terbang ekonomi ni, first class, free. Yang sekali naik 100,000 bayar. Dolar USD. Dia naik free. 20,000 dolar USD. Disenaraikan ni 10 flight termewah di dunia. Semuanya angka harganya 20,000 ke atas dolar USD untuk duduk. Tapi dia dapat semua free. Sebab apa? Dia berapa juta pengikut. Dia buat review kapal terbang. Ini cerita A'azzu nafara, berbangga dengan ramai. Ialah ada kaya, ramai lah orang ikut. Kaya. Wa dakhala jannatahu, satu hari kata Allah, dia pun masuklah kebun dia. Wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia zalim pada dirinya, yakni kafir. Bangga, sombong. Dia kata apa? Qala, dia kata pemilik kebun, ma'adhunnu, aku tak pernah menyangka, aku tak sangka, tak akan berlakulah antabida hadhihi abada, bahawa yang ni akan rosak. Tak akan rosak. Duit aku tak akan kering, tak akan habis. Ini kebun aku ni tak akan susuk nilai, tak akan berhenti berbuah. Tetapi begitu perangai orang yang tak beriman pada Allah. Bila mana dia tengok harta dia ingat harta dia tak habis. Banyak duit, 7 keturunan tak habis ni. Banyak aset, ni takkan mungkin cucunya pun tak miskin. Jangan kata dia. Dia lupa bagaimana harta tadi boleh hilang sekejap. Sekelip mata, tuan-tuan. Kita Allah hantar COVID, berapa ratus bilion rugi bisnes. Siap satu syarikat, bilion rugi. Kapal terbangnya, pelancongannya, habis. Tanya kalau kita ambil contoh mudah-mudah lah, syarikat travel sudah lah. Travel nak ke Mekah ni, seorang rugi juta-juta. Bayangkan berapa ratus travel kat Malaysia. Hampir 500 juta rugi. Ni travel luar negara pula. Tengok Allah ambil sekejap. Tak lama. Kadang-kadang kita rasa duit banyak. Oh, dapat KWSP, EPF. Dapat sekali banyak ni 100,000. Kena jantung je. Jantung 200,000. Licin. Botak kepala kita. Nak tunjuk. Tapi orang yang ada duit banyak, waktu dia tengok duit dia, sombong dia datang macam gitu. Dia kata, ma'adhunnu antabida hadhi abada. Tak akan habis. Tak mungkin kering, tak mungkin akan hilang. Dia rasa banyak. Kata ini perangai orang kaya. Melainkan orang yang Allah rahmati. Kita ni tuan-tuan bila dah ada duit, kita rasa tak habis duit. Income banyak, aset banyak. Maka kita berjalan dengan sombong, kita lupa nak bersyukur pada Allah. Kemudian dia kata lagi, wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Aku tak percaya pun ada kiamat. Wala in ruditu ila rabbi. Kalau adalah ikut kepercayaan kamu, dan aku kena dikembalikan pada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Tuhan aku beri banyak lagi. Dia punya berangang dia. Dia ingat nilai sayang Allah tadi sebab beri harta. Sebab perangai orang-orang ada harta ni, dia rasa kat mana pun dia akan mulia. Dia tak tahu tak semua orang boleh muliakan dia. Kita tuan-tuan kalau ada pangkat, kita kalau sekiranya ada harta, kita rasa kita berjalan kat mana pun orang akan muliakan kita. Kita silap. Tidak semua tempat orang nampak kita mulia, apatah lagi akhirat. Kita ambil contoh lah, kalau tuan-tuan glamour satu tempat. Glamour tempat ni tuan-tuan lah paling glamour sekali. Kita pergi je tempat lain, orang dah tak kenal kita, siapa peduli kita? Tak ada orang peduli. Oh, saat dia ni terkenal kat Malaysia. Baik, dia pergi kat Zimbabwe tengok orang kenal. Orang Zimbabwe layan pun tak dia. Barangkali kena rompak dia.
Pergi kat Togo ke, dia pergilah dekat Kano ke, negara yang tak kenal pun dia, yang Facebook pun tak ada. Mana dia kenal kita siapa? Tak tengok. Kita jangan cerita alam kubur. Kita belum cerita akhirat. Yang rasa glamour satu tempat, pergi satu tempat yang lain, tengok dia glamour tak. Kadang-kadang kita balik kampung sendiri pun, kampung dah tak kenal. Dia ni glamour kat luar. Kampung tak kenal. Orang tak kenal kita. Orang pun tak layan kita. Tapi perangai orang yang ada harta dan perut, dia ingat dia akan popular selama-lamanya. Even kalau dia akhirat pun dia popular. Dia akan dapat balik kekayaan. Ini perangai buruk mereka. Kata Allah lagi, qala lahu sahibuhu, berkata temannya, berkata saudaranya, berkata Abu Salamah kepada abang dia ni, wa huwa yuhawiru, dengan bertutur dan berkata kepada dia, akafarta, apa sebab kamu kufur? Billadzi khalaqaka, Tuhan yang menciptakan kamu, min turab, kamu asal dari tanah, summa min nutfah, kemudian daripada air mani, summa sawwaka rajula, kemudian membentuk kamu menjadi seorang lelaki yang sempurna. Tuan-tuan, kita disunatkan bila orang cerita bab dunia, kita cerita bab nikmat ataupun kita cerita tentang kewajiban untuk mengikuti, mentaati perintah Allah. Tuan-tuan, jangan kita tumpang bangga dengan orang kaya yang meninggalkan perintah Allah. Ingatkan dia, kita ni hamba Allah, esok lusa matilah kita. Awak nak bangga harta ni kenapa? Yang ciptakan awak ni Allah, dan nanti kembali pada Allah. Kita semua dicipta daripada yang hina, keluar daripada tempat yang hina, nanti dia bangkai tak bernyawa, tak ada nilai pun di sisi manusia, kembali ke tanah jua. Maka untuk apa kita berbangga? Kita tidak ada apa pun. Maka kita ni tuan-tuan sunat, kalau kita duduk dengan orang-orang yang leka dengan dunia, leka dengan kekayaan, ingatkan dia balik asal kejadian dia dari mana. Allah cipta kamu, kamu tak ada apa-apa. Kerana itu kita sentiasa bercakap tentang mati. Sebab siapa pun bila dia bercakap tentang mati, dia tak akan rasa sesuatu pun yang dia punya kekal. Dia akan jadi lebih baik. Orang kaya kalau banyak cerita bab mati, orang kaya baik. Orang berkuasa kalau cerita bab mati, orang berkuasa yang baik. Isteri kalau cakap bab mati, dia jadi isteri yang baik. Suami kalau bercakap bab mati, dia akan jadi suami baik. Anak-anak pun sama. Siapa pun bercakap tentang kematian, dia akan jadi bijak, dia akan jadi baik, dia akan indah akhlak dia. Sebab kita sentiasa cakap mati. Sebab itu orang-orang yang sentiasa bercakap tentang kematian, ini aras tanda kebaikan dia. Kita tahu dia orang baik, ingat akhirat. Lakinnahu wallahu rabbi, aku, tak apalah kamu nak bangga harta banyak kamu tu, aku Tuhanku Allah, bukan harta. Tuhanku Allah. Wala usyriku bi rabbi ahada, aku tak akan sekutukan Allah dengan sesuatu, dengan apa pun bayaran dia. Tak akan. Pertama, diingatkan asal kejadian Tuhan cipta. Yang kedua, diberitahu aku ni Tuhanku Allah. Kemudian diberitahu aku tak akan sekutukan Allah. Walaula, kalau sekiranya kamu ni patut gini, idza dakhalta jannataka, waktu kamu masuk kebun kamu, kurta, kamu patut kata gini. Bukan kata, oh tak akan musnah ni, oh ni semua tak akan binasa ni. Bukan kata begini, Masya Allah, ini apa yang Allah kehendaki. La quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan daripada kurniaan Allah semua. Intarani ana aqalla minka malan wa walada, yalah kamu tengok aku memang anak kurang, harta pun kurang. Fa'asa rabbi, tapi Tuhanku boleh mengubah aku. An yu'tiyani khairan min jannatika, Allah akan beri aku lebih baik daripada kekayaan dunia kamu. Tuan-tuan, kita disebut dalam hadis tentang siapa pun yang bila mana dia melihat sesuatu dan dia rasa kagum, dia rasa terpesona, lalu dia menyebut Masya Allah, la quwata illa billah, melainkan tidak akan terkena ain benda itu. Dalam riwayat yang lain menyebut bahawa siapa yang berkata kepada harta dia, anak dia, apapun nikmat yang Allah beri dengan ungkapan Masya Allah, la quwata illa billah, maka nikmatnya tadi tidak akan ditimpa dengan apa-apa perkara yang tidak disukai. Contoh, kita tengok anak kita comel lawa, dimewarisi kita. Kita berasa seronok anak kita dah nampak wakil ataupun pewaris kita. Kagum kita tengok anak kita cerdik belajar, badannya sihat, kuat, nampak genius, lebih petoh daripada kita. Katakan waktu kita tengok anak kita, Masya Allah, la quwata illa billah. Kadang-kadang kita tengok pasangan kita, Masya Allah, pasangan kita ni kita rasa beruntung kita dapat pasangan macam gini.
baik. Kita tak nampak macam orang lain. Baik, bagus, sama-sama sepahaman, sama-sama pergi kuliah. Kalau tak pergi kuliah pun sama-sama tak kuliah. Istiqamah. Dia baik, ni baik tu, suami isteri ni. Maka kita pun rasa kagum seronok. Maka bila kita dapat pasangan macam ni, kita sebut. Waktu kita tengok dia, Masya Allah, la quwata illa billah. Sebab jangan kata kita ni hebat sebab boleh pilih pasangan tu. Sebab pasangan tu pun boleh berubah perangai. Jangan kata kita hebat sampailah kita dapat melahirkan anak tu, anak ni. Itu pun boleh berubah. Sekelip mata je. Tak payah tunggu lama. Kerana itu setiap kali kita tengok, kita beli kereta nampak lawa kereta kita. Banding kereta jiran sebelah ni. Maka kita sebut Masya Allah la quwata illa billah. Kita tanam kebun kita, tanam pokok, nampak buah kita lebih besar pada buah kawan kita. Kita tanam rock melon ni besar 2 kilo, kawan kita 1 kilo je. Maka bila kita tengok, jangan bangga tengok pandai aku, jangan sebut Masya Allah la quwata illa billah. Apa pun nikmat, bila kita takjub, bila kita seronok, bila kita gembira, jangan bangga, jangan sombong. Jangan nampak pada diri kita ada pengaruh ataupun kita yang membentuk. Katakan Masya Allah, ini apa yang dikehendaki Allah. La quwata illa billah. Kita mengair dapat ikan besar, oh seronok kita. Orang lain dah tunggu lama tak dapat ikan, kita dapat, kita pun sebut Masya Allah la quwata illa billah. Sebab kadang bila kita dapat ikan ni, orang kata kita hebat, ni jampi apa, baca ayat apa menjadi. Walau kita ni kali pertama dapat ikan, sebelum ni pun tak dapat. Kita nak bangga kat mana? Sama juga bila cabutan bertuah, kita pun nampak tuah kita. Orang kata dia main ayat apa, asyik bertuah je ni. Maka katakan Masya Allah la quwata illa billah. Hari ni dia bertuah, hari dia tak bertuah. Jadi semua orang, tuan-tuan sekalian, bila berhadapan dengan nikmat, jangan bangga, jangan tengok diri kita, tengok kurnia Allah. Tengok kurnia Allah dan beritahu kita tak ada daya dan upaya. Kalau kita ni orang yang boleh tolong orang, sebab asbab kita tolong orang. Saya katakan saya duk baca air ni, orang minum sembuh. Oh, saya pun takjub. Baca air sembuh, tak payah pergi sepakar. Charge pun rendah, free. Saya rasa kagum ni ilmu saya. Maka jangan sebut Masya Allah la quwata illa billah. Ni hari jadi. Hari tak jadi, sakit perut kawan tu bina air kita. Jadi jangan rasa apa pun kita buat, walau dengan ilmu, walau dengan pengalaman, walau dengan kebolehan, jangan kata dari kita, Allah punya. Jangan kata dari kita, sebut Masya Allah la quwata illa billah. Hari ni kita menang, esok mungkin kita kalah. Maka dengan cara itu kita terima semua takdir Allah. Yang menyebelahi kita atau tak menyebelahi kita, kerana kedua-duanya baik. Barangkali bila takdir tadi tak menyebelahi kita pada syahwat kita, nak ajar kita tawaduk, rendah diri, juga nak ajar kita untuk muhasabah diri, kurang kita kat mana, dosa kita kat mana. Kalau tidak, kita rasa tak berdosa sampai mati. Maka ini bagaimana lelaki ni ajar saudaranya, mu ni kalau patut masuk kebun tadi, daripada kamu kata kebun ni tak musnah, tak hancur, ini aku kaya, lebih baik kamu kata Masya Allah la quwata illa billah. Lepas dia nasihat kawan dia, saudaranya macam tu, dia pun kata, memanglah aku kamu tengok ni kurang harta, kurang anak, tetapi fa'asa rabbi, moga Tuhanku, ayyu'tiyani khairan min jannatika, Allah boleh beri aku lebih baik daripada kebun kamu tu. Jangan kata akhirat yang sudah pasti, ni dunia pun boleh. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok dalam dunia, ada orang bertakwa pada Allah, dia kaya. Dan ada orang kita nampak dengan maksiatnya dan sebagainya, dia miskin papa kedana. Dunia bangsa, akhirat bangsa. 2 kali bangsa. Tak dapat apa-apa. Ada orang yang dunia dapat, akhirat dapat. Hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Yang kita diajar berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita dapat semua nikmat dunia, akhirat kita dapat semua nikmat akhirat, dan Allah pelihara kita daripada azab api neraka. Maka ini kurnia Allah pada siapa yang dikehendaki. Kemudian kata Allah, lelaki ini berkata pada teman dia, saudaranya, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', nanti Allah turunkan bala pada kebun kamu, fatusbiha sa'idan zalaqa, lalu akan menjadi kering kontang ataupun akan menjadi hancur, terus jadi hancur. Au yusbiha ma'uha ghaura, atau air yang berada antara 2 kebun tadi ghauran, tenggelam, masuk balik dalam tanah. Falan tastati' alahu talaba, dan kalau kamu korek tak jumpa lagi air itu, hilang sungguh, mata air hilang. Wa uhita bisamarihi, maka kebunnya pun dibinasakan, kata Allah.
Orang lelaki ni cakap, betul Allah makbulkan dia cakap. Wa uhita bisamarihi, maka kebunnya itu dibinasakan. Uhita maksud binasa, iaitu Allah turunkan api dari langit lalu membakar semua kebunnya. Fa asbaha, pada pagi esoknya, yukallibu kaffai, dia membolak-balikkan tangan. Dia isyarat, wis. Kalau kita tak ada. Yukallibu kaffai, tak ada. Duk pusing macam ginilah. Yukallibu kaffai, duk bolak-balik tangannya. Alama anfaqa fiha, dia dah melabur banyak. Wa hiya khawiyatun ala ushiha, sedangkan semua tanam-tanamannya jatuh daripada, kita katakan, daripada rak-rak dia. Urushiha ni, orang tanam anggur kan dia akan buat dia punya, apa ni kita panggil ni, macam pelantar dia lah, rak dia tu. Biar dia menjala atas tu, kemudian keluar buah. Yang rak-rak tu jatuh serih, tumbang. Urushiha, kata Allah Ta'ala, khawiyatun ala ushiha, habis bergugurang jatuh semua. Wa yaqul, dan dia kata, ya laitani, aduhai celakanya aku, lam usyrik bi rabbi ahada, kalau aku tidak sekutukan Tuhanku dengan sesuatu. Akhirnya dia menyesal cakap besar tadi. Itu belum cerita akhirat. Akhirat lagi teruk. Dunia pun Tuhan dah tunjuk bahawa akibat kekufuran, harta tadi tak beri manfaat. Bahkan ketika mana kamu bercita-cita dia beri manfaat, maka waktu kamu harapkan dia beri manfaat, dia tak beri manfaat. Walam takul lahu, dan tiada baginya, fi'atun, kumpulan-kumpulan, yang surunahu, yang boleh tolong dia, min dunillah, selain daripada Allah, wa ma kana muntasira, dan dia tak mampu mendapat sebarang pertolongan. Kenapa? Bila Allah hukum dia, kalau Allah azab, takkan ada yang boleh tolong. Takkan ada. Keluarlah siapa pun untuk bail outkan dia, selamatkan syarikat dia, Allah tak izin, tak naik. Buat macam mana pun. Kemudian kata Allah, hunalikal walayatu lillahil haq, di sana menunjukkan bahawa kuasa mutlak itu milik Allah. Bukan kamu. Kita kan atas setengah manusia, bila dia kaya, dia ingat kuasanya pada dia. Bila mana dia jadi pemerintah, dia ingat kuasa pada dia. Dia tentukan. Kita ni tengah sihat ni, duk kata kita yang tentukan. Ini kita tentukan, strategi kita, perancangan kita, petohnya kita bercakap, liganya otak kita, geliganya kita rasa kita. Kata Allah, hunalikal walayah, di sana kekuasaan sebenar, lillahil haq, milik Allah. Yang sebenar milik Allah, bukan milik kamu. Kita merancang, Allah tentukan. Huwa khairun sawabah, dan Allah itu yang paling baik memberi balasan. Wa khairun uqba, yang paling baik menurunkan hukuman, yang paling baik dalam memberikan gantian. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau kita kat dunia tadi, kita kat dunia tak dapat bahagian-bahagian yang kita nak, tapi kita kukuh pertahankan iman, Allah akan ganti dengan pahala yang lebih baik dan ganti yang lebih baik. Sebab tu dunia ni kalau hilang daripada kita orang beriman, tak ada sedikit pun merugikan kita di akhirat kelak. Bahkan Allah akan ganti lebih baik. Bahkan cukup bila Allah beri kita qanaah, rasa redha, rasa cukup, maka itu gantian yang baik. Orang lain boleh banyak pun rasa tak cukup. Kita dengan sedikit, alhamdulillah. Asalkan jangan ganggu solat kita, jangan ganggu keimanan kita pada Allah, jangan ganggu agama akhirat kita, maka kita sudah mendapat gantian yang lebih baik daripada itu. Maka ini cerita tentang ashabul jannatain, tentang sahibul jannatain, pemilik kebun. Dan ini iktibar pada semua orang yang mendabik dada, yang menongkak langit, yang kononnya menongkak langit dengan kekayaan, dengan harta bendanya. Kita dah tengok, kita dah baca, kita dah dengar, si kaya akhirnya melutut ke bawah, miskin papa ke dana. Allah ubah dengan mudah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, demikian hari kami gilir-gilirkan antara manusia. Kadang kita tengok kita berjaya, anak kita tak berjaya. Kita kaya, anak kita tak kaya. Kita miskin, anak kita pula kaya. Kita tak berapa cerdik, anak kita masuk universiti, keluar universiti, masuk universiti, keluar universiti. Lihat bagaimana Allah tukar gantikan. Ada orang dia masuk universiti, anak dia tak masuk. Contoh kalau kita ikut piawaian akademik sebagai contoh, bukanlah masuk secara mutlak. Ada orang pula kita katakan dia tak payah masuk U, anak dia masuk U. Yang ni masuk U, profesor, anak dia seorang pun tak cenderung. Ada orang dia ulama, anak dia tak jadi ulama. Ada orang dia orang biasa, anak dia jadi ulama. Demikian Allah tukarkan gila-gila.
Terjumpa ada Imam Ghazali rahimahullah, ayah dia bukan ulama. Dia ulama besar. Imam Syafi'i, ayah dia bukan ulama, tentera. Mati dalam peperangan. Maka dia ulama besar. Tapi anak dia tak jadi macam dia. Demikian Allah tukar-tukarkan supaya kita tahu hikmah. Ada hikmah yang berlaku supaya kita tak berbangga. Kalau orang tu saya bangga, tiba Allah pun tunjuk anak kamu tak jadi macam kamu. Tengah ni bagus anak dia solat pun tak. Lihat ujian Allah beri. Supaya tak ada orang bangga, tak ada orang sombong, tak ada orang kata saya yang mencorakkan semua. Tuan-tuan, kita tak corak apa-apa. Kita tidak membentuk apa-apa. Kita cuma berikhtiar dan usaha pada batasan yang Allah berikan pada kita. Allah yang menentukan. Sebab itu kembali pada Allah. Sebab itu syiar kita, Masya Allah la quwata illa billah. Ini semua apa yang Allah kehendaki. Tiada daya, tiada upaya, melainkan dari Allah. Dan kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan menundukkan keegoan, kesombongan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.